Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semangat. Matahari dah naik. Okey, salam Al-Hijrah tahun 1443 saya ucapkan pada semua dan family kawan-kawan. Okey, jadi hari ini saya akan menoreh sebentar lagi. Dan sambil-sambil menoreh tu saya nak ceritakan sikit lah, ataupun saya nak share pengalaman kesilapan yang selalu dibuat oleh penternak pemula. Saya pun pernah buat kesilapan ni. Okey, jadi jangan buang masa. Saya nak kejar menoreh ni. Jom kita menoreh. Okey, jom. Okey kawan-kawan, jadi apa aktiviti kawan-kawan hari ni? Hari ni cuti umum kan, Ma'al Hijrah. Jadi saya ucapkan salam Ma'al Hijrah buat kawan-kawan dan keluarga serta orang-orang yang terdekat. Okey, moga tahun ni Allah jadikan tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan Allah jadikan kita juga manusia yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Okey, jadi apa aktiviti hari ni? Berehat bersama keluarga ke? Cuti kan? Tapi saya ni orang kampung, tak ada cuti kecuali ada demam urat, barulah berhenti kerja sekejap. Okey, jadi hari ni saya akan menoreh di kawasan yang agak semak sikit. Sana saya dah mesin, sini saya tak mesin. Sebenarnya pagi-pagi tadi saya dah menoreh dah. Pisau pun dah agak tumpul dah. Okey, jadi kita berbalik kepada topik asal. Okey, apa kesilapan yang selalu penternak pemula buat? Apa dia? Cuba kawan-kawan fikir apa. Okey, sebenarnya kesilapan yang biasa penternak pemula buat adalah tidak menyediakan makanan untuk kambing yang secukupnya sebelum mula menternak. Okey, sebab benda ni saya dah buat dan saya pun ada perhatikan penternak-penternak pemula yang alami masalah sama, tak cukup makan. Okey, jadi bila tak cukup makan ni, kita tak cukup sumber hijauan, kita pening tau, mana kita nak cari. Kalau boleh cari pun kita akan jadi letih lah. Melainkan kita dah tanam dekat-dekat dengan kandang ke, ataupun kita dah tanam secara sistematik. Okey, ni penorehan kali kedua untuk kali ni. Okey, jadi secara teorinya menternak kambing, kos input, okey, kos input bagi menternak kambing 70%-nya datang daripada pemakanan. Jadi bila kita bawa keluar banyak modal untuk memberi makan kambing, kita akan dapat minimum output lah. Kita tak boleh nak maksimiskan dia semaksimal yang mungkin. Jadi profit margin pun rendah. Okey, so cara terbaik untuk kita kawal ataupun untuk kita cegah benda ni berlaku adalah dengan membudidayakan penanaman. Okey, kalau orang Indon sebut, saya ada follow satu channel Indonesia ni, dia selalu membincangkan tentang topik-topik penternakan kambing domba. Dia kata setiap penternak kambing domba perlu membudidayakan penanaman pakan setiap hari kalau boleh. Okey, jadi sehari kalau kita tanam satu pokok pun, kalau sebulan kita dah ada 30 pokok. Kan? Betul tak? Itu kalau sepokok sehari kita tanam. Jadi hari-hari kita kena tanam. Jadi apa benda yang kita nak tanam? Okey, jadi kalau secara teorinya, untuk khusus ini berkaitan dengan kambing yang kita menternak secara intensif lah, secara berkurung ataupun separa berkurung. Kalau yang berlepas tu lain lah, dia boleh cari makan sendiri kan, ada padang ragut. Okey, kalau yang macam untuk intensif ataupun semi intensif ni, berkurung ataupun separa berkurung, apa jenis-jenis
rumput yang kita boleh tanam ada banyak jenis. Kalau secara teorinya, kambing perlukan 70% rumput dan 30% legium. Okey, rumput tu sebagai dia punya sumber serat. Okey, sebagai untuk pencernaan dia. Dan kalau legium ni sebagai sumber protein. Sumber protein ni untuk dia punya muscle growth lah, ataupun untuk kita naikkan berat badan dia, untuk dia gemuk, untuk penggemukan. Sebab kalau kita nak menternak ni, kita nak ternakan kita besar. Bila besar, lagi banyak untung kita boleh buat. Besar dan sihat lah, bukanlah besar semata-mata besar. Okey, jadi itu berbalik pada pemakanan yang kita bagi. Boleh nak mengharapkan dedak, tapi dedak semakin hari semakin mahal. Okey, setiap bulan naik harga. Jadi kat situ kita dah nak kena keluar modal untuk beli. Tak praktikal lah. Kita perlu consider untuk menanam. Okey, mungkin apa benda yang kita boleh tanam, apa jenis rumput ataupun jenis pokok yang kita boleh tanam, saya akan bincangkan pada episod seterusnya. Cuma sekarang saya nak share lah apa kesilapan saya semasa mula menternak dulu. Alhamdulillah susunya laju kawan-kawan. Tapi ini pun daun dah mula menguning. Mungkin tak lama nanti kita akan tiba ke musim luruh. Tahun ni dan tahun lepas tak ada biji getah. Kalau tak puas kita mengutip biji getah. Kalau kat sini kita kutip biji getah, kita buat asam rom nama dia, asam rong. Dia nama dia asam rong. Okey. Jadi apa-apa jenis tanaman yang boleh kita tanam tu, insya-Allah di lain episod. Kalau macam di kawasan saya ni, adalah beberapa jenis rumput yang saya tanam untuk kambing saya, dan beberapa jenis pokok yang saya bagi. Okey, mungkin kawan-kawan boleh tengok video saya yang sebelumnya. Ini pun susunya laju kawan-kawan. Okey, ini pun dah penuh cawan. Dah penuh. Sibuk lah ini pokok. Okey. Jadi itulah. Kita dalam nak menanam ni pun, kita kena tahu juga teknik menanam, teknik membaja dan teknik meracun. Sebab kalau salah, sebab kita nakkan hasil. Bila nakkan hasil ni, Allah, dekat. Bila kita nakkan hasil ni, kita kena ada, bila kita nak hasil yang tinggi, kita kena betul lah cara penjagaan. Ini pun kita perlu belajar. Jadi nak jadi peternak kambing, kalau kita tak ada basic, kita tak ada ilmu, kita perlu mencari. Kita tak boleh nak tunggu orang datang aja. Kita kena pergi mencari, sebab insya-Allah akan jumpa orang yang selalu nak tolong kita. Dan cara terbaik untuk belajar adalah dengan belajar daripada pengalaman orang-orang yang dah berjaya. Nak belajar daripada pengalaman orang yang tersilap pun okey juga, tapi kita janganlah buat kesilapan yang sama, kan? Oh, ini cawan dia besar tapi susunya tak tahulah banyak ke tidak. Okey, jadi kalau kawan-kawan ada soalan, ada komen, sila gunakan ruangan komen untuk mengajukan komen ataupun soalan. Sebab saya suka kadang-kadang orang tanya soalan. Kalau soalan yang saya tak dapat nak jawab, jangan risau, saya akan rujuk pada cikgu saya. Saya ada cikgu yang saya boleh menanya. InsyaAllah dia akan bagi jawapan yang terbaik. Sebab kalau saya tak tahu, saya tak boleh nak cakap saya tahu. Jadi saya akan tanya orang yang tahulah. Kalau saya tak tanya orang yang tahu, nanti orang kalau saya
Kalau saya tanya orang yang tahu, dia boleh bantu. Kalau saya tak tahu tapi saya jawab juga, nanti orang cakap saya paletau. Okey. Oh, keras sekali kulitnya. Macam nak mati kulit dah ni. Susunya pun tak banyak. Biasalah bila menoreh ni ada pokok yang banyak ada susu. Ada pokok yang kurang susunya. Okey, ni saya tak toreh pokok ni. Sebab pokok ni kalau saya toreh buat letih dan sakit hati je. Kering, mungkin nanti saya akan buka plan lain. Saya masih menunggu baja saya yang tak sampai-sampai sebab hari ni dia cakap okey, cakap nak post hari ni. Tapi hari ni dia terlupa mak hijrah cuti. So dia cakap dia akan post esok pagi lah. Tapi tak apa, saya tak kisah pun. Saya akan sampai barang tu. Dan nanti kita akan buat review tentang produk tu, sama ada okey ataupun tak okey, sesuai yang diklaim ataupun tidak. Ini plan cocok kawan-kawan. Saya dah buka 2 plan. Tapi kita buang dulu. Cocok je. Saya baru belajar buat plan cocok ni. Menoreh ni pun saya baru belajar. Tengok. Tak masuk, salah cocok. Dia tak ikut alur. Okey. Jadi kita dah nak ke pokok yang terakhir dalam baris ni. Dan saya pun rasa inilah mungkin sekadar ini saja sharing saya dalam video kali ini. Kita akan bertemu di lain episod dengan topik yang lain. Jadi sebarang, kalau tuan-tuan, ini saya nak ingatkan, kalau pada tuan-tuan yang baru datang channel saya, mohon jasa baik tuan-tuan, kawan-kawan untuk tekan button subscribe. Okey, jangan risau, button tu, tekan button subscribe tu takkan mengenakan cas bayaran buat kawan-kawan. Okey. Ini pokok ni dah kurang susu dia. Tapi masih ada, kita toreh saja. Okey. Dan kalau kawan-kawan ada komen, sila gunakan ruangan komen untuk mengajukan soalan ataupun komen. Jadi dekat situ boleh gunakan ruangan komen tu. Saya dah agak letih nak tahu nak cakap apa. Jadi gunakan ruangan komen sebagai medium untuk kita berinteraksi. Okey, jadi pada yang selalu support saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat saya hargai sokongan daripada tuan-tuan, kawan-kawan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak. Okey, kalau ada sebarang cadangan apa yang konten yang boleh saya buat, sila ajukan. Jadi itulah, ni pokok terakhir buat baris kali ni. Okey, saya doakan kawan-kawan semua berjaya dalam apa-apa usaha yang kawan-kawan semua tengah. Serangga apa ini? Pandai dia menyamar. Agak serangga ni. Dia terbang. Okey, jadi saya doakan kawan-kawan semua semoga berjaya dalam apa-apa usaha yang kawan-kawan tengah usahakan sekarang ni. Jangan give up. Teruskan berusaha. Okey, jangan mengalah. Saya doakan agar semua usaha tu berjaya. Okey, yang penting kita sentiasa berdoa agar Allah meredai apa yang kita buat. Okey.
Salam Al-Hijrah tahun 1443. Semoga tahun ni lebih baik pada tahun sebelumnya dan kita pun jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Okey. InsyaAllah kita bertemu di lain episod. Sekian saja daripada saya, Wan Abdullah Yusri. Okey. Assalamualaikum. Oh, susunya laju tapi degil ni, tak mau lalu-lalu. Oh. Masuk. Dia kalau susu ni tak masuk, letih kita Kita dah toreh-toreh tak masuk. Rugi coy. Lalu sini. Sini. Okey. Ai. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.